Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada anak murid di sana. Harap-harapnya dah dekat nak sekolah ni, semangat ke sekolah semakin tinggi. Okay, so seperti biasa kita JCS, Jom Cerita Sains. Okay, so pada hari ini ialah sambutan pula dah. Sambungan daripada kelas sebelum ini berkenaan dengan momentum. Okay, masih ingat lagi apa maksud momentum? Dan tolong ingat apakah formula yang ada pada momentum. So ada dua perkara sahaja yang memberi faktor kepada tingginya ataupun rendahnya momentum. So sila recall kembali Okay. Okay, jadi pada hari ini ialah sambungan daripada mengaplikasikan konsep momentum, iaitu yang pertama menyatakan prinsip keabadian momentum. Okay, abadi abadi maksudnya kekal. Kemudian yang kedua, menerangkan dengan contoh aplikasi momentum dalam kehidupan seharian. So kita nak lihat dalam kehidupan seharian ni ada tak momentum yang kita lakukan. Okay. Seperti biasa, sila buka buku teks terlebih dahulu. Okay, bagi mereka yang ada buku teks, sila buka muka surat 185. 185. Okay, mari kita lihat di sini. Prinsip keabadian momentum So ada perkataan abadi. Apa maksud abadi? Abadi maksudnya dia kekal. Abadi menyatakan bahawa jumlah momentum adalah suatu G-sistem adalah sentiasa tetap jika tidak ada daya luar bertindak ke atasnya. Okay. So contoh eksperimen yang digunakan di sini ialah Newton Cradle ataupun ayunan Newton. Okay, untuk membuktikan prinsip tersebut. Okay, di bahagian bawah ni menunjukkan eksperimen tersebut yang dikenali sebagai ayunan Newton. So apa yang dilihat di sini ialah apabila ladung ini ladung yang mempunyai berbola keluli ini dihentam kan, ladung ini akan berhenti, tetapi kesan daripada itu akan menyebabkan yang ladung hujung ni akan terpelanting ataupun terpukul. Yang ini stop, yang ini naik, yang ini stop, yang ini naik. Okey, itu yang berlaku lah. Okey, itu dikatakan keabadian. Okey, mari kita lihat contoh lain. Berdasarkan aktiviti 5.2 yang dijalankan pada anda akan dapati bahawa jumlah momentum diabadikan dalam suatu letupan atau perlanggaran. Okey, so formulanya yang ini. So tolong ingat jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey. So kalau kita lihat contoh ni, satu bola ataupun satu kenderaan yang bergerak pada 4 meter sesaat. Ini ialah kelajuan. Kemudian dia bergerak berlawanan arah dengan satu lagi guli yang kelajuan 2 meter sesaat. Yang ini 4, yang ini 2. Agak-agak mana yang lebih laju gerakannya? Sudah pasti A lebih laju. Dengan jisim yang A ni 2 kilogram, manakala yang B ni 3 kilogram. Senang kata, kita bagi contoh lah. A ni kereta kancil dan B ni hailak kan. Jadi hailak tu lebih berat. Tapi bergerak perlahan, manakala kancil ini dia ringan tapi bergerak dengan lebih laju. So apabila dia berlaga, dia menghentam antara satu sama lain, so bagaimana? Dia akan melantun kembali kan. Okay, so dari segi pengiraan yang kita lihat di sini, seperti jalan kerja di bawah ni. Okay, so mari kita lihat sama-sama. Okey, kaedah pengiraannya simple saja, iaitu jumlah momentum sebelum pelanggaran. Sebelum pelanggaran adalah sama dengan selepas pelanggaran. So kita masukkan saja nilai, ke formula tersebut.
Okey, so formulanya seperti berikut lah. M ialah jisim ya. M1 ialah 2 kilogram ya. Didarab dengan U. U ialah had laju. U1 iaitu 4. So 2 darab 4 ya. 2 darab 4. Tambah M2 U2. M2 U2. Okey, M2 kita lihat M nya ialah 3. Tapi U nya ialah 2. Tapi kenapa ada negatif? Sebab dia berlawanan arah. Yang ini bergerak ke sini, ke kiri, ke kanan. Yang ini bergerak ke kiri. Jadi sebab itu ada tanda negatif. Okey, so kita kira 2 darab 4, 8. 8 tambah, ini 3 darab negatif 2, negatif 6. Jadi 8 tolak 6, tinggal 2. Ya. Kemudian yang sebelah sini, selepas pelanggaran. Selepas ya. Okey, masukkan nilai. Ya, 2 kg darab dengan 2. Kemudian 3 kg darab dengan berapa di sini. Okey. So di sini kita dapat negatif juga. Negatif sebab dia bergerak ke sini ya. Bergerak ke kiri. Jadi negatif. So kita akan dapat 3V2. 3V2. Kan? So V kita buat darab silang ya. Seperti mana pengiraan biasa. So kita akan dapat nilai V2 iaitu 2 meter sesaat. Okey. Okey, itu ialah keabadian. Keabadian maksudnya momentum yang dihasilkan akan dikekalkan ya pada satu arah yang berbeza. Okey. So selanjutnya kita akan lihat ya bagaimana aplikasi momentum ini berada di dalam kehidupan kita seharian ya. Okey, kenderaan yang bergerak dengan hal laju yang tinggi mempunyai momentum yang besar. Sekiranya pelanggaran berlaku, penumpang akan mengalami kecelakaan yang teruk. Oleh itu, sesebuah kenderaan direka bentuk dengan mengambil kira beberapa ciri keselamatan seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Okey. So kalau kita lihat untuk mengurangkan momentum ya. Sebab kenderaan yang bergerak momentumnya tinggi. Okey, yang pertama bumper yang boleh menyerap tenaga akibat hentaman. Sebab itu kita lihat kenderaan sekarang bumpernya dibuat daripada fiber seakan-akan plastik. Sebab itu bila berlaku pelanggaran nampak teruk remuk tapi orang di dalam masih selamat kan? Sebab yang remuk teruk tu dia telah menyerap tenaga hentaman. Okey. Kemudian bahagian depan yang mudah remuk kan bila aksiden kita nampak remuk macam tu kan. Padahal langgar sikit kan remuk yang teruk. Jadi akibat begitu penumpang selamat. Kemudian bahagian belakang bahagian belakang pun sama mudah remuk. Kemudian ada bumper belakang juga mudah remuk. Semua kebanyakan dia dibuat daripada fiber iaitu dengan tujuan untuk menyerap tenaga akibat hentaman. Okey, itu di antara yang diaplikasikan ya. Jadi bahagian ya. Okey, kalau kita lihat ni bahagian hadapan belakang kereta dibuat daripada bahan yang mudah remuk supaya semasa pelanggaran dapat dipanjangkan. Apabila masa pelanggaran ditambah, kadar perubahan momentum lebih rendah dan daya tahan juga dikurangkan ya. Satu lagi aplikasi momentum dalam bentuk ialah pelantak cerucuk. Ni yang macam penukul ni kan, yang menghentam tiang Pelantar cerucuk digunakan untuk menghentam cerucuk ke dalam tanah di tapak pembinaan Pelantar cerucuk berfungsi berdasarkan prinsip keabadian momentum. Penghentak dinaik ke atas tinggi dan dilepaskan. Oleh sebab jisim penghentak besar dan laju gerakan yang tinggi, maka momentum yang terhasil adalah besar. Kadar perubahan momentum yang besar menghasilkan daya yang sangat besar untuk menghentak cerucuk masuk ke dalam tanah. Bayangkan betapa bahayanya jika kenderaan berat seperti truk dan lori mengangkut barangan yang terlalu berat dan dipandu dengan sangat laju. Momentum yang dihasilkan adalah besar dan perubahan momentum besar ini akan menghasilkan daya yang kuat. Pelanggaran yang teruk akan berlaku jika kenderaan berat tersebut menghentam kenderaan lain. Oleh itu, kenderaan yang berat seperti truk dan lori selalunya dihadkan dengan kelajuan dan mudah muatan tertentu. Okey, so inilah contoh pengiraan. Kamu boleh selesaikan Okey, seterusnya kita akan lihat buku amali buku amali. Okey, dalam buku amali muka surat 118 118 119 So prinsip keabadian momentum Prinsip keabadian momentum menyatakan satu jumlah momentum sebelum pergerakan adalah sama sama. Okey, dihentam ting ting ting. Okey, ini yang betul lah.
Ini yang bergerak. Satu bola bergerak. Okey, jadi ciri keselamatan dalam bentuk reka bentuk ni yang kita telah bincang tadi lah. Okey, ada empat ciri keselamatan ya. Sistem brake mengurangkan laju kenderaan supaya momentum dikurangkan. Brake zon remuk hadapan dan belakang yang panjang memanjangkan masa pelanggaran maka mengurangkan impak. Bumper yang kenyal dapat menyerap impak yang disebabkan oleh pelanggaran ya. Biasanya kenyal lah bumper Kabin penumpang mempunyai badan yang kuat dan kokoh mengurangkan kerosakan akibat pelanggaran. Jadi biasanya kenderaan tu lebih keras lah, lebih kokoh lah dia punya dinding dia. Okey, jadi ciri keselamatan dalam reka bentuk kenderaan ya. Okey. Jadi kamu diminta untuk memikirkanlah ciri-ciri keselamatan dalam reka bentuk kenderaan ya. Kamu diminta untuk memikirkan ya pada sebuah kenderaan selain daripada 4 tadi, apakah lagi ciri keselamatan yang patut kamu fikirkan ya. Jadi kamu boleh buat perbincangan secara berkumpulan lah. Okey, kemudian okeylah habislah. Ya, untuk pengenalan ataupun bagaimana aplikasi momentum dalam kehidupan kita seharian dan bagaimana kita melihat pengabadian momentum itu dapat dikekalkan. Dengan itu juga sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.